Bab seseorang melihat perempuan yang mahu dikahwininya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu meminang ataupun hendak meminang seseorang perempuan, hendak meminang perempuan yang tertentu, kalau boleh dia melihat sesuatu yang akan mendorongnya mengahwininya, maka bolehlah dia lakukanlah. Qala, kata perawi, yakni Jabir, saya pun nak meminang seorang gadis, saya kena bersembunyi, saya telah bersembunyi untuk melihatnya, sampai saya melihat dia ada padanya sesuatu yang mendorong saya mengahwininya dan menikah dengannya, saya pun berkahwinlah dengannya. Babun fil wali, ini bab tentang wali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin mawalinya, yakni tuan-tuannya, fanikahuha batilun, maka nikahnya adalah batil, tidak sah. 3 kali Nabi sebut. Kalau seseorang itu telah bersetubuh dengannya setelah berkahwin tanpa izin tuan tak ni, fal mahru laha, mas kahwin berhak diperolehi oleh perempuan itu, bima asaba minha, sebagai pertukaran atau pengganti kepada apa yang diperolehi lelaki itu daripadanya. Fa in tashajaru, sekiranya mereka berselisih, bertengkar, yang bertengkar dalam masalah wali, nak jadi wali itu, fasultan waliyu man la waliya lahu, maka pada ketika itu sultan merupakan wali kepada orang yang tiada wali. Orang yang tak ada wali, sultan jadi walinya. Dengan sanad satu lagi daripada Aisyah juga, samalah makna hadisnya dengan yang tersebut sebelum ini. Kata Abu Dawud, Ja'far tidak mendengar daripada Zuhri. Zuhri menulis saja hadis itu dan hantarkan kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tiada nikah melainkan dengan wali, dengan adanya wali. Abu Daud berkata, sanad hadis ini ialah Yunus daripada Abi Burdah dan Israel daripada Abi Ishaq daripada Abi Burdah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Ummi Habibah bahawa sesungguhnya dia dahulunya menjadi isteri kepada Ibnu Jahsh, yakni Ubaidullah bin Jahsh. Lalu suaminya Ubaidullah itu mati, meninggal, rosak, meninggalkannya. Halakah itu dengan makna rosak, meninggalkannya. Ataupun makna yang terang, halakah itu dia mati, meninggalkannya. Satu lagi dengan makna rosak, meninggalkannya.
Wa kana fi man hajara ila ardil Habasyah. Dia termasuk antara orang yang telah berhijrah ke Habasyah. Ini suami dia. Lalu Najasyi mengahwinkannya, yakni Ummu Habibah itu, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di sisi mereka. Mana di Habasyah tu, ketika Ummu Habibah tu duduk sana lah nikah tu. Sekatu ya, kita tengok semula. Bab mula-mula malam ni, iaitu kalau orang nak menikah, boleh ke tak boleh nak tengok perempuan? Jawabnya boleh. Berdasarkan tajuk yang dibuat ni, seseorang itu boleh tengok perempuan yang dia nak menikah, yang dia nak menikah. Satu perkara dari segi penggunaan bahasa dia lah, dari segi penggunaan bahasa dia, iaitu wahwa yuridu tazwijah. Asal tazwij itu zawwaja yuzawwiju tazwijan, bermakna zahir dia, asal dia hendak mengahwinkannya, dia hendak mengahwinkannya. Jadi seseorang itu dia boleh tengok perempuan yang dia hendak mengahwinkannya. Apa makna? Apa perempuan itu anak dia kau siapa yang dia nak kahwinkan itu? Nak tak nak, kita kena pakai tazwij di sini dengan makna tazawuj. Sebab itulah kalau hak mana-mana siapa-siapa ada syarah ni, at-tazwij bermakna tazawuj, bermakna tazawuj. Ini dari segi penggunaan bahasa Arab ni. Kadang-kadang tazwij dipakai dengan makna tazawuj, makna dia sendiri itulah nak menikahnya, bukan dia nak menikahkan perempuan itu dengan orang lain, dia sendiri. Tapi dia guna perkataan tazwij itu boleh mengelirukan, boleh mengelirukan. Tetapi dari segi penggunaan bahasanya memang boleh, memang boleh tazwij dengan makna tazawuj. Ataupun kalau kita nak pakai dengan lafaz tu juga, ini tazwijuha min nafsiha, wa huwa yuridu tazwijaha min nafsiha. Begitulah, kena takdir lah, kena ada tambah, ada sesuatu yang mahdzuf itu. Jadi makna dianya seseorang yang nak nikah, boleh tengok perempuan yang dia nak perempuan itu mengahwinkan dirinya dengan dia. Gitulah maksud dia. Dia akan jadi gitu kalau kita kata tazwijah bin nafsiha. Tetapi hak moleknya hak yang pertama tadilah, iaitu tazwij dengan makna tazawuj. Maknanya orang lelaki boleh melihat perempuan yang hendak dikahwininya, gitu ya. Memang kalau kita perhati kepada hadis di bawah ni pun itu maksudnya. Tak ada kena-mengena dengan orang itu sebagai wali kau gapo nak mengahwinkan seseorang perempuan, tak ada kena-mengena sini. Jadi hak lebih sesuainya sepuas sajalah. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah." Dia dari segi kaedah bahasanya dia banyak kait dengan bahasa. Bila fi'il madhi terletak selepas daripada idza, maka dia ada takdir hendak di situ. Ada takdir dengan makna hendak. Jadi kita boleh takdirkan di sini idza arada an yakhtiba ahadukum. Jadi dengan makna arada selepas. Bukan maknanya apabila seseorang daripada kamu telah meminang seorang perempuan. Lepas tu kalau dia boleh tengok, makna selepas minai dulu. Tak minai lagi. Sebelum minai. Kalau kita pakai makna zahir dia, kita tidak kata ada takdir perkataan arada selepas itu. Sedangkan dalam bahasa Arab memang selalu guna, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat panjang. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, lepas idza ada qumtum, fi'il madhi. Boleh katakan semualah ahli tafsir mana-mana pun dia kata idza aradtumul qiyam ila salat, idza qumtum ila salat, bila kamu nak sembahyang. Bukan ambil air sembahyang tu setelah kamu sembahyang. Kalau kita tidak takdir lagu tu, apabila kamu sudah bersembahyang, kamu barulah faghsilu wujuhakum. Takkanlah ambil air sembahyang ke dia daripada sembahyang, tak lagi. Sebab itu nak tak nak kita kena takdir seperti tadi. Takdir lagu tu mana-mana ada kaedah bahasa Arab. Selepas idza, kalau fa'il madhi biasa ditakdirkan iradah, arada. Jadi kalau di sini idza arad an yakhtiba ahadukum, idza qumtum ila shalah, idza aradtumul qiyam ila shalah, itu takdir. Hak lain-lain pun lagu tu bila nak minna, yakni sebelum masuk minna, kalau boleh tengok sesuatu yang boleh mendorongnya, boleh menariknya untuk mengahwini perempuan itu, lakukanlah. Dia boleh lakukan. Maka kata perawi ni, yang ni Jabir ni, saya pun sebelum pada nak mina seorang perempuan ni, jadi fakhatabtu jariyatan, lepas tu saya mina perempuan, lepas tu saya pun duduk nusuk. Sini pun sesoalannya lepas mina dulu baru duduk ita. Dia selagi kaedah bahasa Arab. Sebab itu penting sangat bahasa, tak boleh pergi. Kalau tak boleh bahasa tak boleh. Fi'il madhi selalu juga digunakan untuk makna pasti. Makna pasti. Seperti ata amrullah fala tasta'jilu. Jadi amrullah tu makna kiamat. Dia guna ata. Ata tu fi'il madhi. Padahal kiamat tak berlaku lagi, akan berlaku. Tapi apa dia guna fi'il madhi? Telah. Sebab benda tu pasti akan berlaku. Pasti. Sebab mati, boleh siapa takwil mati. Mati itu kiamat kecil baru. Kalau kiamat besar, lagi lah tak boleh nak nafi. Kiamat kecil tu tak ada siapa dia boleh nafi ya. Boleh kata orang ni tak mati. Ni kecuali tak mati, tak ada. Jadi kiamat tu benda pasti. Sebab tu dia guna fi'il mati. So kalau menunjukkan pasti, orang panggil dalam kaedahnya tahaqquqil wuqu'. Tahaqquqil wuqu', mana pasti berlaku. Yang kedua dengan makna hampir, dekat tapi tak lagi. Misalnya tuk bila dia qamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jadi qamat itu fi'il madhi. Apakah sembahyang sudah didirikan? Sudah dah selesai dah sembahyang, tak lagi. Baru nak sembahyang ni, tapi dekat lala dah ni. Marilah nak sembahyang lala dah ni. Gitu maksud dia, qad qamatis salah. Tapi sembahyang tu tak lagi, dekat benar. Serupa juga di sini, fakhatabtu jariyatan, saya pun dekat benar dah nak mina. Kira gitu. Atau pasti dah lah saya ni putusannya nak mina. Seorang gadis, saya pun duduk bersembunyi untuk melihat dia, sehinggalah saya tengok apa yang mendorong saya untuk mengahwininya. Jadi saya itah tengok kena. Kena tu tak apalah. Lepas tu akhirnya saya menikahlah dengan dia. Saya menikahlah dengan perempuan itu. Satunya sebelum kita pergi lebih jauh, hadis ini Imam Abu Daud buat mari nak menyatakan hukum melihat perempuan. Perempuan ni tak boleh, kalau ajnabiyah, perempuan yang tidak mahram dengan kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok dia sesuka hati kita, tak boleh. Ni nak menunjukkan daripada tak boleh tu boleh, daripada tak boleh tu boleh. Mana berkait dengan hukum lah, berkait dengan hukum lah. Tetapi Imam Abu Daud hanya buat mari hadis yang sanadnya tidak kuat mana, dipertikaikan. Kalau mengambil kira Ibnu Ishaq saja ada dalam itu, lepas tu dia riwayat secara an-anah pun pada dah. Imam Abu Daud, mengikut Imam Abu Daud, Ibnu Ishaq ni perawi dhaif. Perawi dhaif. Semua orang tahu. Kalau baca kitab rijal hadis,
Abu Daud salah seorang ulama hadis yang mengatakan Ibnu Ishaq ni dhaif. Kalau hak tu saja, hak tu saja pada dah. Masalahnya ada lagi seorang perawi yang dipertikaikan, iaitu hadis ini. Daud bin Husain ambil daripada Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'ad. Waqid bin Abdurrahman. Cuba kita tengok dalam kitab. Ibnu Hibban kata dia termasuk dalam perawi thiqah, dan dia bezakan di antara dia ni dengan seorang lagi nama Waqid juga, Waqid bin Amar bin Sa'ad. Waqid bin Abdurrahman ni hak lain, Waqid bin Amar bin Sa'ad hak tu hak lain, suku. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, Al-Bazzar meriwayatkan hadis yang dikemukakan oleh Abu Daud ini, dan dia kata ma asnada Waqid Ibnu Abdurrahman an Jabir illa hadzal hadis. Waqid bin Abdurrahman ini dia tidak ambil hadis yang musnad daripada Jabir kecuali hadis ni. Hadis ni sahaja dia ambil secara musnadnya daripada Jabir. Syaukani berkata hadis Jabir ini dikemukakan juga oleh Syafi'i, Abdul Razak, Bazzar dan Hakim. Hakim mengatakan sahih hadis ini. Qala al-Hafiz, Hafiz Ibn Hajar berkata perawi-perawinya thiqah wa fi isnadihi, tapi dalam isnadnya ada Muhammad bin Ishaq, kata dia. Itu ya, kalau nak ada hak dipertikaikan, hak lain tu tak apa, thiqah, tapi dalam sanad dia ada Muhammad bin Ishaq. Ibnul Qattan pula mengatakan hadis ini berilah, bermasalah, kerana ada Waqid bin Abdurrahman itu. Dia kata hak ma'rufnya Waqid bin Amar, sebabnya riwayat Hakim dalam isnad dia tu Waqid bin Amar. Begitu juga dalam riwayat Syafi'i, riwayat Abdul Razak, Waqid bin Amar, bukan Waqid bin Abdurrahman, Waqid bin Amar. Kalau Waqid bin Amar tak apa. Wa fit taqrib, dalam Taqribut Tahdzib, Hafiz Ibnu Hajar dia kata Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad majhul, perawi yang majhul. Bila majhul, dhaif. Jadi dua tempat tak bermasalah. Sebab di sini Waqid bin Abdurrahman, dan dikatakan Waqid bin Abdurrahman ini dia meriwayatkan hadis yang musnad daripada Jabir Hanisa. Wa qala fil Mizan, dalam Mizanul I'tidal, Imam Zahabi berkata Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'ad daripada Jabir, dia ada meriwayatkan hadis tentang tengok orang perempuan yang hendak dipinang itu. Tafarrada anhu Dawud bin Husain. Dawud bin Husain seorang saja meriwayatkan hadis ini dengan menyebutkan Waqid ini dengan nama Waqid bin Abdurrahman. Kecuali kalau Waqid ini Waqid bin Amar bin Sa'ad bin Mu'ad, kalau hak tu thiqah lah. Tapi kalau Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad ni Dawud bin Husain seorang aja yang menyebutkan begitu namanya. Dan kalau hak tu majhul. Tetapi maknanya ada khilaf lah. Ada yang kata dia ni boleh diterima, ada yang kata majhul. Jadi sanad ni dhaif lah. Jadi dua tempat bermasalah. Tetapi Imam Abu Daud buat mari sini, dia nak ceritanya hak ni termasuk dalam bab hukum, semua ulama terima. Apakah ulama pegang dengan hadis ni? Dia nak ayat kita. Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab ni, dia kena berguru sebenarnya. Kalau tidak berguru tak boleh, banyak perkara tak faham. Misalnya di sini dah hadis ni kalau kita kata mengikut Abu Daud atas Ibnu Ishaq tu saja pada dah dia kata Ibnu Ishaq dhaif. Dah kalau dhaif takkan nak boleh dijadikan sandaran hadis ni untuk hukum. Untuk hukum tak boleh kalau hadis dhaif. Dia kena hasan. Patut apa Imam Abu Daud mari juga. Kira-kira jadi awak mari itu sebagai dalil lah. Sedangkan nak buat dalil lagu mana kalau dalam bab hukum? Dia nak ayatnya hadis ini banyak turuknya. Berapa banyak lain-lain lagi hak tak ada Ibnu Ishaq.
Tak ada Waqid bin Abdul Rahman ni pun. Ceritanya lagu ni je kok. Lebih kurang ni. Mana boleh tengok. Bahkan Nabi suruh tengok. Perempuan yang hendak dikahwin ni tu tengok dulu. Banyak orang lain. Ini riwayat sebagai sokongan tambahan aja. Kalau tak ada orang ni pun tak apa. Kalau tak ada orang ni pun tak apa. Ini orang, dia nak ceritanya, dia nak ayat banyak turut dia. Ada kalanya begitu. Kalau Imam Muslim dia mari hadis so, lepas tu sanak tu banyak. Dia nak ayat apa ni, saluran riwayat tu banyak juga. Tapi saluran riwayat banyak tu mana tinggi juga tarafnya. Pada umumnya begitulah. Kalau kitab-kitab lain macam Sunan Abi Dawud ini, dia mungkin memberi arti, dia nak isyarat. Hak mereka pegang, hak ulama-ulama tu pegang sebagai sandaran dalam bab hukum ni, bukan hak dengan sanad ni, sanad lain. Tapi cerita ialah tak ada lah hak menusuk ni, tak ada hak menusuk ni. Cerita boleh tengok lah, tak kira lah tengok tu dengan cara menusuk ke, dengan cara pergi ke rumah ke dengan keluarga dia maklum pergi nak tengok, tak kira, asal tengok. Tu ada. Jadi hak tu lah yang menjadi sandaran mereka, bukan hak ni. Lepas tu hak ni wak mari wak ke dia. Hak tu lah hak orang panggil, wak mari sebut sebagai apa ni, mutaba'at, sebagai syawahid. Hak tu sebut secara ta'liq, sebut secara mudzakarah. Kedudukan dia tu tidak sama. Kok mana-mana pun kita tak boleh kata ulama pegang dengan hak ni. Sebab apa? Dia tidak boleh buat pegangan hadis dhaif untuk hukum. Ni masalah hukum. Ni masalah hukum. Jadi tak boleh. Tak apalah, setelah kita faham tu barulah kita pergi kepada hadis ni. Dia kata kalau dia boleh melihat ila ma yad'uhu ila nikahiha, kepada sesuatu yang boleh mendorongnya mengahwininya, boleh menariknya mengahwininya, maka dia boleh buat. Jadi yang mendorong mengahwininya tu gapo? Situlah. Ya, jadi kalau kita mengambil kira hak ni lah, kalau tidak mengambil kira hak ni pun hak lain-lain pun lebih kurang juga. Jadi gapo dia hak mendorong tu? Jadi kebanyakan ulama mengatakan hak kata boleh tengok tu muka dengan tapak tangan. Inilah tangan, maksudnya bukan tapak tangan ni halik ni saja, maksudnya semua sekali ya. Ni sekat ni, muka dan tapak tangan, hak tu hak boleh tengok. Kata ulama yang lain, dia kata kalau betul hak tu boleh tengok sama dah. Hak tu bukan haram. Kalau seorang perempuan dalam keadaan biasa dia pakai kain kelubur tu, kita pakai kain telekung tempat kita ni, telekung, lepas tu pakai baju panjang, memang boleh tengok dah. Apa raya apa ni, tengok sesuatu yang boleh menariknya untuk mengahwininya tu, tentu hak lain lagi daripada tu. Hak tu memang boleh. Hak ni nak ayat dalam keadaan biasa tak boleh, tiba-tiba sini boleh. Anggap Daud Zahiri pergi jauh lah. Daud Zahiri kata di dalam ni pun boleh tengok semua tubuh dia. Sebab mungkin seseorang tu muka dia tak apa kenal, tapi dia kenal lain. Yang menarik dia tu dia lain. Boleh jadi dia tak kenal sini, tapi dia kenal sini. Boleh jadi. Lepas tu kira-kiranya mengikut dia ni, kalau seseorang tu mengitar, memang dia nak sungguh. Kalau dia puas hati hak ni, dia nak menikah dengan perempuan, mana kira tidak salah lah. Tapi pendapat dia tu ganah tu, ganah kat lah tu. Marah kat orang tu lagu tu. Tapi kena kira dari segi hukum, mengikut pendapat dia tidak dosa. Walaupun dia tengok perempuan tu mandi telanjang. Nak ayat pendapat ni, bukan nak menganjurkan molek buat gitu, suku kita bicara hak tu seterusnya. Ni nak ayat hak ni dulu. Kalau mengikut dia ni tak apa. Sebab kalau muka dan tangan tu tahu dah, tu memang boleh tengok sama dah. Bukan wajib pun tutup muka tu. Tutup tangan pakai sarung tangan, mana wajib. Tidak wajib. Hak tu paling tinggi pun
Sunat paling tinggi. Paling tinggi sunat molek. Paling tinggi orang hak terima. Kalau tidak tak, mana benda tu kebanyakan ulama mengatakan tidak aurat. Tidak aurat. Bila tidak aurat kita boleh tengok. Mana boleh tengok semudah kalau tengok muka pula warga dia. Dia orang ikut itulah. Itulah sebab dia mendorong, dia kata ni tengok ni golai. Baik, kalau kita kata tengok betis saja, mana tahu kata dia. Dia kata ila ma yad'uhu. Ma yad'uhu tu ma tu apa makna? Sesuatu tu luah. Tidak mesti betis saja. Dia orang ikut tu. Sebab yang menarik orang ni ada kalanya rambut dia, ada kalanya body dia, ada kalanya gini dia, boleh jadi. Sebab ma tu memberi makna umum. Jadi kita tak boleh kata ke dia ada alasan, dia ada hujah cara dia. Jadi ma tu gap. Ma tu sesuatu yang umum. Macam mana kita kata ma tu betis saja? Pula ada. Tu dapat dia. Tetapi kebanyakan ulama ni bawah dia tulis, dia kata Qadhi Iyad pula kata, dia kata makruh tengok, tak molek tengok. Kalau nak nikah tak molek tengok. Jadi ulama-ulama bantahlah, termasuk Syaukani bantah. Dia kata tak betul pendapat Qadhi Iyad ni, dan menyalahi dalil-dalil yang sekian banyak. Ia mengatakan boleh tengok. Lepas tu kebanyakan ulama mengatakan hak boleh tengoknya muka dan tapak tangan sahaja. Sebab kata tadi lah, cuma demo tu bantah. Kalau lagu tu hak lebih daripada tu sikit. Ia terdedah sikit kita kata lengan ni kau buka kau dalam keadaan tidak pakaian yang lengkap lah. Bukan makna siapa dalam keadaan telanjang bolehnya. Ada lagu tu. Tapi Daud Zahiri dia seorang mustahil. Dia ada cara dia, jadi kita tak boleh kata ke dia. Tak boleh kata ke dia. Tapi kebanyakan ulama mengatakan iaitu muka dan tapak tangan. Tapi kalau kita kata muka dan tapak tangan, seseolahnya muka dan tapak tangan ni dalam keadaan biasa tak boleh tengok. Itu bercanggah dengan kebanyakan ulama juga yang mengatakan muka dan tapak tangan itu bukan aurat. Nak tak nak kita kata lebih daripada tu sikit. Itu ialah lebih daripada tu sikit. Boleh. Misalnya ketika dia pakai seluar panjang kau nampak betul. Sekadar tu. Sekadar tu. Ataupun dia pakai baju tangan pendek kau nampak sekadar. Setakat tu. Hak tu hak benda sama. Sebab kalau tengok muka dan tapak tangan tu maklum dah. Dalam keadaan biasa boleh. Apa yang terhalalnya nak tengok ni? Auza'i berpendapat, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i ini imam mujtahid juga, dia kata dia boleh tengok ke tempat-tempat bahagian-bahagian tubuh yang ada daging, kata dia. Situ pula dia, bahagian-bahagian tubuh yang ada daging boleh tengok situ. Jadi akan pendapat masing-masing tu. Lepas tu boleh tengok ni, boleh tengok dengan izin dia ke tanpa izin dia. Kalau berdasarkan riwayat ni tanpa izin dia, dia duk nusuk tengok tu. Cuma kalau kita kata tak sepakat hak ni pun, kalau kita mengambil kira sebenarnya dari segi lebih menjaga hati perempuan itu, sebenarnya lebih baik dilihat dalam keadaan dia tidak sedar, dia tidak tahu. Berapa ramai kan orang perempuan kalau orang pergi tengok dia di rumah dia, dengan ibu bapa dia ada, dengan dia waktu ambil air, kita kata tahu-tahu tak jadi. Boleh jadi yang berlaku kepada seseorang perempuan kadang-kadang 10 kali, kadang-kadang lebih lagi daripada itu. Apa perasaan dia? Apa perasaan dia? Sebab tu kita kata hak ramai ulama, termasuk Imam Nawawi juga, dia kata hak lebih moleknya tengok tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan dia. Jadi anak setuju waktu memang molek waktu. Sebab apa? Lebih menjaga hati dia. Walaupun kita kata lebih beradab, kita pergi dengan izin keluarga dia dengan semua, walaupun begitu, tetapi dari segi menjaga perasaan dia, lebih baik kita tengok dalam keadaan dia tidak tahu. Dan kita ita-ita kan, kita ita-ita
Ataupun kalau ada siapa-siapa kau ambil gambar kau yang boleh kita dapat gambar dia, gambar yang menutup aurat lah, kalau lah, terutama kalau perempuan yang tudung muka, lagilah kena tengok. Jadi kena tengok hak tidak dalam keadaan tidak bertudung lah muka tu. Jadi kalau perempuan hak sudah tidak bertudung muka, buat dia memang tengok tu dalam keadaan biasa. Kecuali kalau jauh, kalau dia tak boleh nak tengok sendiri, tu perlulah kepada gambar. Tapi kalau dia tu sudah dekat, sudah tengok dah tu, tapi tak puas hati lah, nak tengok lebih sikit daripada tu, boleh. Cuba kita tak pergilah setara Daud Zahiri tu, tapi Daud Zahiri ikut dia lah, itu hadiah, boleh lagi. Dan itu lebih baik. Mungkin ketika dia nak pergi mandi ke, keadaan dia tu lebih terdedah sikit. Terdedah pun tidak buka benar, tapi tidak dalam keadaan pakaian biasa yang betul-betul menutup ni sampai ke tangan. Dalam keadaan itu tu, jadi dalam keadaan terkawal lah, kita tanya diri kita sendiri, kita boleh kawal pada diri kita, ikhlas kalau kita nak, kalau tidak, kalau tidak tak boleh lah. Kalau nak tengok saya saja tak boleh, haram. Memang haram. Ni kalau memang nak, boleh. Kalau memang nak. Tapi Imam Malik kata kena ambil kira dia izin baru boleh tengok. Ini yang sebut dalam kitab. Tapi kebanyakan ulama kata tidak syarat izin. Tidak syarat izin. Dan hak tu lah sebenarnya hak lebih boleh untuk menjaga hati dia. Kalau tidak, entah apa perasaan dia, apa dia ya kurang dia ni, dia jadi orang malu siapa, 15 orang tak jadi, apa dia, macam-macam dia mari mikir macam-macam. Padahalnya masalah jodoh, tidak semestinya orang tak kenal apa dah tidak nak jadi, dia kemak Tuhan, kehendak Tuhan, tak sapa lagi. Bila sapa tidak nanti lah mana, siapa masa dia jumpa. Setara tu je. Imam Syafi'i berkata, bawah ni kalau dalam kitab ni Ta'liq Syekh Zakaria Abu Ta'ala, Imam Syafi'i berkata harus melihat kepada perempuan yang hendak dipinang itu walaupun dengan syahwat. Dia kata walaupun naik nafsu, betul tak cara. Dan Nabi benarkan. Dan Nabi benarkan. Tak ambil kira hadis ni biarlah, kalau kita tak sepakat dia tak apa lah, banyak lagi. Dan Nabi benarkan. Bila dia benarkan, dia tahu dah lah macam mana nak kawal benda tu. Bukan dalam kawalan kita, kadang-kadang dia dengan sendirinya berlaku. Jadi kalau tidak harus, kalau kata tak boleh, kalau naik nafsu tak boleh, payahlah lagu tu, payahlah. Dengan sebab itu dia kata tak apa kalau dengan ada nafsu, cuma jangan terkai, sudahlah, sekat tengok saja. Kalau terkai tu jadi cerita lagu lain pula, hukum lain pula. Kalau tengok saja. Wa dzakara al-ikhtilaf fi jawazil mas, dan dia ada menyebutkan khilaf tentang keharusan menyentuh. Sentuh lagu mana? Tengok ya, sentuh boleh kau tidak? Ada khilaf lagi. Misalnya nak salat, maksud gue salat, sekarang kita tidak salat, nak salat ada rasa, nak rasa itu orang panggil mas, sentuh. Itu ada khilaf lagi. Waqala, dan dia kata hak zahirnya nazarha ilaihi bitariqil aula. Kalau sentuh boleh, tengok tu kau lagi lah kau boleh, sebab tengok tu tidak sentuh. Kalau sentuh boleh, bagi orang yang kata boleh kan, tengok tu kau boleh lah, sebab sentuh pun boleh. Tapi sentuh tu beradab lah. Misalnya cara tadi, tangan, sebab banyak dalam hukum ni, kalau kita tengok dalam bab ni, muka tangan. Jadi kalau nak sentuh pun tangan lah, sentuh tangan. Itulah cara beradab. Katakanlah kalau nak gitu, kalau tidak pun tak payahlah sebenarnya, tak payah, cukup dah. Kalau tengok tu pun cukup dah. Lepas tu kita pergi pula kepada babun fil wali, tentang wali. Masalah nikah kahwin ni mustahab benar lah, tentang wali ni. Mula-mula sekali dia mari
hadis riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin mawalinya, mawali ni tua-tua dia, tua dia, bermakna mana-mana perempuan tadi, perempuan tu hamba maksudnya. Sebab kalau orang merdeka ni tidak panggil mawali, dia panggil wali. Mawali itu tuan. Maka perkahwinannya itu tidak sah, batil. 3 kali dia sebut, nak menguatkan tak sah, tak sah, tak jadi, tak jadi. Baik, kalau dia menikah juga tanpa izin mawali, lepas tu sudah tidur sekali dah, sampai setubuh dah, pahala gimana? Pahala gimana? Jadi jawabnya dalam hadis dia sebut, perempuan itu berhak mendapat mas kahwinnya bima asaba minha, dengan sebab dia telah menggauli perempuan itu, dia telah tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu. Yang ni kalau dalam Quran, dalam hadis-hadis apa disebutkan, kalau seseorang itu menikah, dia bersetubuh, mas kahwin itu perempuan dapat, berhak mendapat sepenuhnya. Tapi kalau tidak, separuh saja. Separuh saja dia berhak. Fanisfu ma faradtum, fanisfu ma faradtum. Itu yang disebutkan. Kalau belum bersetubuh, sudah cerai. Jadi perempuan itu berhak mendapat sebanyak mana mas kahwin yang ditentukan, separuh, bukan semua. Tapi kalau bersetubuh, dia berhak mendapat semua, walaupun sekali dia berhak mendapat semua. Itulah yang disebutkan dalam hadis ni, mas kahwin itu dia dapat. Kalau mereka berselisih ataupun bertengkar, berebut nak jadi tok wali, ada juga berlaku macam-macam dalam manusia ni, masyarakat ni, berebut nak jadi tok wali. Siapa pening kepala hak tina, pada awak lagu mana? Fasultanu waliyyu man la waliyya lahu. Jadi sultan, pemerintah, menjadi wali kepada orang yang tak ada wali. Dia kira sepatutnya tak ada gitu, payah, siapa balah nak pula. Ataupun soal lagi maknanya, jika mereka berselisih, berselisih tu mana? Taksir bui, anak dia menikah dengan hak tu, yang anak dia gila ke hak tu, nak ke hak tu, lelaki tu katakanlah, ya si wali ni taksir, tak ada hak nak bui wali, kita kata duduk balik taksir. Jadi kalau nak tunggu si ayah ni bagi, siapa boleh jadi mudarat lah. Ataupun dia taksir terus, dia taksir nikah dengan tu. Padahal perempuan tu cerdik dah, dia fikir sendiri, dia memang kufu lah. Hak dia nak tu memang kufu dengan dia, memang sudah sesuai dah dengan dia. Tak ada lah benda hak tak boleh, dia tak tahu. Ya si wali ni tak sibui juga. Katakanlah dalam keadaan itu, maka fasultan waliyyu man la waliyya lahu. Sultan jadi pemerintah lah, jadi wali kepada orang yang tidak ada wali. Ni supaya tak ada lah. Tak boleh kita nak mengutamakan wali siapa gitu mau, siapa boleh berlaku perzinaan, siapa boleh berlaku maksiat, tak boleh, bukan dia tu. Wali-wali tu pun nak jaga hati, nak jaga gitu-gini pun jangan sampai terjejak, sampai begitu sekali, sampai terdedah kepada maksiat, terdedah kepada perzinaan, dan mungkin sampai tak nikah seumur. Takkanlah sampai gitu, sebab menikah tu lebih besar lagi daripada nak jaga wali. Jadi pergi cari wali lain. Ini persoalan ni, pergi cari wali lain. Wali hak kita nak cari wali lain tu apa dia? Wali raja lah kita panggil, wali raja ni, sultan ni. Wali raja. Wali raja ni kalau tempat kita ni, raja tu telah menyerahkan kuasa untuk mengahwinkan orang-orang yang bermasalah atau tidak bermasalah pun, cuma ayah dia nak wakil kepada Tok Imam. Dia serah kuasa kepada Tok Imam, Tok Qadi ataupun siapa-siapa boleh nak menikah. Tapi pada hakikatnya wali raja lah, dia lah cakap dia nak ngaku segenap kampung, segenap daerah,
seorang raja penat benar kalau begitu. Jadi dia boleh bagi kuasa, bukan kuasa dia semua sekali, bahagian tu dia boleh. Dan si ayah duduk di rumah tu, padahal dia ada situ, tapi dia kenali tak boleh kalau nak akad nikah. Dia pun suruh Tok Imam. Tok Imam tu tak ada situ wakil, boleh juga. Mana benda ni luas, lega. Tidak kata mesti kena dia, mesti kena raja. Ada, dia masing-masing boleh wakil. Boleh mewakilkan kepada pihak lain. Wali boleh wakil kepada orang lain, raja boleh wakilkan kepada orang lain. Masalah wakil, perwakilan, termasuklah dalam masalah perwakilan. Orang panggil kalau dalam fiqh babul wakalah, dalam hadis ada juga bab perwakilan. Hak orang panggil pilihan raya, nak lantik jadi, nak pilih tu wakil, nak hantar ke parlimen tu pun wakil itu. Wakil ni banyak. Wakil untuk kurban binatang, wakil untuk nikah, wakil untuk uruskan urusan keduniaan kita. Royak maksud kita nak gapo dia, kita tak ada nak cara, kita sibuk dengan menegur dengan gapo kau. Wakil luas di situ. Tak apalah, hak lagi juga daripada Aisyah, tapi sanadnya tidak kuat. Sebab ada di dalam sanad dia tu iaitu Ibnu Lahiyah. Ada dalam sanad dia tu Ibnu Lahiyah. Lepas tu Imam Abu Daud sendiri kata iaitu Ja'far. Jadi Ja'far bin Rabi'ah tu dia tidak dengar apa-apa daripada Zuhri. Dia tak dengar hadis, dia tidak terima secara dengar. Bahkan Zuhri hanya tulis hadis hantar ke dia, yakni dia terima hadis ini secara murasalah ataupun secara mukatabah. Kedudukannya tidak tinggi seperti hadis yang diriwayatkan secara sama' ataupun tahdis, tidak sama. Jadi dua tempat. Imam Abu Daud tak riwayat Ibnu Lahiyah tu dhaif, dia kira maklum dah, orang yang mengaji tahu dah. Cumanya mungkin orang kurang tahu, iaitu tentang Ja'far bin Rabi'ah. Dia ambil daripada Ibn Shihab, Ibn Shihab. Kalau riwayat dengan an ini ada kemungkinan macam-macam. Ada mungkin tajlis, riwayat secara an-anah. Ada mungkin berlaku tidak secara sama riwayat itu, tahammul itu, tetapi secara mukatabah. Macam di sini Imam Abu Daud kata kataba ilaihi. Kataba ilaihi mengisyaratkan kepada hadis itu diterima secara mukatabah. Apa yang dia jadi kurang itu kalau terima secara mukatabah, secara tulis. Kita tulis surat orang ni duduk Malaysia, hak tu duduk negeri lain. Kita tulis royak hadis tu ke dia, ni hadis. Jadi hak secara, kalau zaman dululah ketika tak ada kitab lagi, nak royak sesah hadis, nak terima satu-satu hadis tu baru ada. Sebelum pada tu kitab tak ada. Dalam keadaan ni tak jadi apa. Kalau dia tulis pun kuat juga. Kalau hadis tu ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim misalnya, kau tulis je. Ini cerita ni ketika dulu, ketika zaman pembukuan hadis ni, ketika duduk susun kitab hadis, ketika tu maka ada bezanya kat mana? Bezanya kalau tulis ni boleh jadi orang lain tulis. Orang yang tidak bertanggungjawab tulis, bukan Zuhri sebenarnya, ataupun Zuhri dia suruh orang lain, setiap usaha dia kok, anak saudara dia tu ulama pertikaian, anak saudara dia, jadi dia suruh tulis. Orang suruh tulis golai, dia tulis golai. Boleh jadi berlaku tu. Sebab itu dia berbeza di antara terima dengar tok guru sendiri kata dengan tok guru tulis surat. Apalagi kalau zaman ni pakai type, pakai komputer, super tulisan tidak boleh kenal tulisan ni. Ini tu memang tulisan dia. Kalau zaman dulu tulis tangan tu boleh jadi kita kata dia tulisan dia ni. Kita biasa dah dengan tulisan dia. Tapi ada kalanya orang boleh tengok juga tulisan apa. Sampai dulu. Sebab itu yang ulama pertikaikan. Jadi bila dia sebut dia tidak dengar secara langsung, tetapi dia terima secara mukatabah, dia nak isyarat kepada ada keraguan di situ. Ada keraguan, tak berapa sedap. Tak berapa sedap. Itu dia sebut tu kataba ilaihi tu. Nampak dua patah gitu je. Tapi jangan tu kaedah tu ada dalam tu. Dan hadis yang seterusnya dia kata la nikaha illa biwaliyin. Dalam riwayat ini Abu Ubaidah Al-Haddad
ambil daripada Yunus dan Israel dari segi sanad dulu. Nak bahas dari segi sanad dulu. Daripada Abi Ishaq, daripada Abi Burdah. Zahirnya Yunus dan Israel ni kedua-duanya ambil daripada Abi Ishaq. Lepas tu Abi Ishaq ni ambil daripada Abi Burdah. Abi Ishaq ni siapa dia? Ayah dia, dua orang tu lah, Yunus dengan Israel tu adik-beradik. Yunus bin Abi Ishaq, Israel bin Abi Ishaq. Israel tu nama orang. Israel cuma tempat kita ni pasal kita sensitif. Israel tu negeri Israel tu lah. Jadi tak ada lah nama orang. Padahal Israel tu nama Nabi Yaqub pun Israel juga. Israel tu sama dengan Abdullah, cuma dia bahasa Ibrani. Sama dengan Abdullah. Tidak jadi salah. Tapi kalau luar negara, ramai orang Islam nama Israel. Bukan dia sayang pokok Israel Yahudi ni, tak ada kena-mengena. No. Ni dari segi bahasa. Sebab Nabi Yaqub Israel nama dia. Kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Israel dalam ayat tu. Siapa dia? Israel yang kedua tu Nabi Yaqub lah. Israel yang kedua tu Nabi Yaqub. Semua ulama terima lagu tu. Jadi kita tak boleh balas dengan Israel. Balas dengan Yahudi. Israel tak nak balas. Bani Israel pun tak nak balas, dia bangsa. Bani Israel itu bangsa. Yahudi itu agama. Kalau kita balas itu agama. Kita bukan balas dengan bangsa. Bani Israel kita tak boleh nak kata huduh ke. Dia bangsa. Bangsa ni ada boleh, ada tak boleh. Tapi kalau Yahudi agama, beza. Supaya juga Israel. Kita kata tak boleh nama. Tak apa tak boleh. Nama Nabi. Zahirnya Yunus dan Israel ini terima daripada ayah dia. Lepas tu ayah dia ni terima daripada Abi Burdah. Abi Burdah ni anak pada Abi Musa al-Ash'ari. Zahirnya begitu. Tapi Imam Abu Dawud komen di belakang. Cuba dulu ni. Qala Abu Dawud. Sebab itu penting qala Abu Dawud. Dalam Abu Dawud ni pentingnya ni. Kadang-kadang orang keliru. Jadi nak menghilangkan kekeliruan itu, jawab balik. Wa huwa Yunus an Abi Burdah. Sebenarnya ini riwayat Yunus, yakni Abu Ubaidah Al-Haddad ambil daripada Yunus, ambil daripada Yunus tu terus daripada Abi Burdah tanpa perantaraan ayahnya Abi Ishaq. Kalau hak Yunus. Wa Israel an Abi Ishaq an Abi Burdah. Tetapi kalau hak Israel itu memang dia ambil daripada ayah dia Abi Ishaq, lepas tu ayah dia tu ambil daripada Abi Burdah. Israel tidak meriwayatkan secara langsung daripada Abi Burdah, tetapi dia ambil dengan perantaraan ayahnya iaitu Abi Ishaq. Berbeza dengan Yunus. Hak sebenarnya dia ambil daripada Abi Burdah, bukan ambil daripada Abi Ishaq. Tetapi cara Imam Abu Dawud ni sebut, apa dia sebut lagu ni? Dia tahu dah mengeliru. Apa dia sebut lagu ni? Tok guru dia royak lagu ni. Tok guru dia meriwayatkan lagu ni. Dia royak tu, tapi dia tahu hak sebenarnya Yunus itu tidak ambil dengan perantaraan Abi Ishaq. Dia tu ambil daripada Abi Burdah. Dia tahu, sebab tu dia royak. Dah tahu apa yang orang gini keliru. Sebab itu kita kena tengok dari segi nahwu. Boleh ke tidak lagu ni? Salah ke tidak? Tidak salah. Boleh lagi. Cuba perhati. Abu Ubaidah Al-Haddad ambil daripada Yunus dan Israel daripada Abi Ishaq daripada Abi Burdah. Jadi Abu Ubaidah ambil daripada Yunus itu daripada Abi Burdah. Wa Israel, wa itu ataf, bukan Israel saja ataf pada Yunusnya, tetapi Israel sekali dengan muta'alliqat dia. Orang panggil apa dia muta'alliqat dia? An Abi Ishaq. Sebab ini an ini dia, kalau kita belajar nahwu, dia haraf ja. Haraf ja apa? Haraf ja asli. Haraf ja asli nak ke apa? Nak kepada tempat takluk. Tempat takluk dia duduk mana? Tempat takluk dia duduk mana? Tempat takluk mesti kena fa'il. Jadi fa'il yang ditakdirkan lah. Jadi rawa Abu Ubaidah Al-Haddad an Yunus, wa rawa Yunus an Abi Burdah, wa Israel, wa rawa Israel an Abi Ishaq an Abi Burdah. Gitu cara dia. Jadi an itu tempat bergantungnya iaitu rawa yang ditakdirkan. Boleh lagu tu, masih boleh, tidak salah, tapi mengelirukan.
Oleh kerana mengelirukan itulah Imam Abu Daud komen di belakang. Lepas tu dah keliru apa dia tidak tak boleh. Dah tu guru dia ayat lagu ni. Lagu ni cara. Dia kena ayat lagu ni. Itu orang panggil amanah ilmu. Siapa begitu sekali orang sampai dulu dia. Amanah dia terima lagu tu. Kalau salah dia terima. Lepas tu dia tahu salah ke tidak salah, dia tahu. Kalau betul pun dia terima lagu tu, dia terima lagu. Jangan kita kata dia terima lagu tu makna dia dia mengesahkan. Tak kena, lagu tu tak kena. Tengok dulu. Boleh jadi memang makna mengesahkan, boleh jadi tidak. Tak apalah. Kok mana-mana bukan tidak ni banyak lagi riwayat yang lain. Saluran riwayat yang lain cerita sama. La nikaha illa biwaliyin. Tiada nikah melainkan dengan wali. Sini ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan tiada nikah. Tak ada lah. La nikaha. La apa? Kalau bahasa dari segi nahu memang banyak lah begini. La nafi jenis. Bila la nafi jenis, tak kira lah semua bentuk nikah. Mesti kena ada wali. Hak orang panggil nikah mesti kena ada wali. Kalau tak ada wali, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah. La yasihun nikah illa biwaliyin. Boleh kita takdirkan, kita kata begitu. Tidak sah nikah melainkan dengan wali. Tapi Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata tidak. Dia tidak kata begitu. Dia kata di sini la nikaha kamil. La nikaha kamilun illa biwaliyin. Tidak ada nikah yang sempurna melainkan dengan wali. Nikah tu sah juga kata dia. Bukan tak sah langsung walaupun tak ada wali. Lepas tu dah tak ada wali lagu mana? Pada hakikatnya kata dia ada juga wali. Tapi wali tu tuan diri tu sendiri tu walinya. Perempuan tu sendiri tu walinya. Al-ayyim waliyu nafsiha. Al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Dalam hadis yang lain dia menggaring hak tu. Perempuan yang sudah cerdik, dia adalah wali kepada dirinya sendiri. Wali kepada dirinya sendiri. Perempuan yang sudah cerdik lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Hak maklum lebih berhak. Dia lebih berhak terhadap dirinya. Jadi dia pegang hak tu lah. Jadi la di sini dia kata bukan la nafi sihah, tetapi la nafi kamal kata dia. Bukan la nafi sah atau tidak sah, tak. Tetapi la menafikan kamal, kesempurnaan. Serupa juga dengan hadis satu lagi. La salata illa liman yaqra bi fatihatil kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Serupa. La salata, la nikaha. Serupa. Bagi sebab tu Imam Syafi'i kata semua kena baca Fatihah. Makmum kau tu imam kau semaya seorang kau siapa kau kena baca Fatihah. Baca derah kau baca kau tu imam tak cara kena baca Fatihah. Sebab apa? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sembahyang. Dia faham tak sah. Bukan tak sempurna. Tapi Imam Abu Hanifah kata dah tak sempurna sembahyang. Sembahyang tu jadi tak sempurna. Bukan sembahyang tu tak ada, tak sah langsung dah. Jadi cuma tak sempurna melainkan dengan baca Fatihah. Lepas tu bahasannya lah pula. Kita sudah lepas dah tu biarlah. Cumanya supalah nak ayat sini sana pun dia kata tidak sempurna. Sebab kita kata orang, kalau orang bola sekali, orang bola. Lagu mana orang bola? Mana tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada. Golek seorang. Orang kan juga, orang juga. Tapi sempurna ke tidak? Tak sempurna. Tak sempurna. Orang yang sempurna ni ada semua anggota dia. Jadi baca Fatihah ke apa tu, itu untuk menyempurnakan. Bukan siapa tak ada, siapa tak ada langsung semuanya. Supaya juga
Kita kata pokok. Kalau pokok durian, ada buah dia, kalau tak ada buah dia, orang panggil pokok apa? Pokok durian. Cuma sempurna. Tak sempurna. Tak ada daun ke, ataupun tak ada gapo, tak sempurna. Buruk ke mana-mana dahan dia, tak sempurna. Tetapi pokok tu tetap ada. Begitu juga di sini, dia kata, cuba tengok. Tadi kan hadis mula-mula, mana-mana perempuan menikah tanpa izin mawalinya, serupa juga dengan hak ni, kata dia. Maka nikah dia batil. Nampak macam tak sah benar. Tapi kan dia kata, kalau sudah dukhul, mana suami isteri tu menikah tanpa izin tadi, sudah bersetubuh, perempuan tu berhak mendapat mas kahwin pula. Kalau nikah tu memang tak sah, macam mana nak dapat mas kahwin? Tengok, dia kata nikah tu sah, sebab tu dapat mas kahwin. Dia berhak dapat mas kahwin. Kalau lah nikah tu tak sah, bermakna dia berzina. Kalau keliru, sekurang-kurangnya kena ada lah hukum. Adakah hukum ke atas dia? Tak ada. Bermakna sah dah, kata dia. Cuma kata batil tu karut. Kalau kita kata kacak karut lah. Bukan makna karut, makna ajaran sesat, mesti ajaran sesat, tak sah selalu. Dengan makna tak molek sangat lah. Perbuatan karut, tak betul tu lagu tu. Tapi kalau buat juga sah, bukan makna siapa tak jadi. Misal dia tanya sebab apa dapat mas kahwin? Kalau tak sah, tak dapat mas kahwin lah. Sekarang yang kedua, kalau tak sah, lagu mana persetubuhan? Jadi persetubuhan haram. Sekurang-kurangnya paling tidak, kalau kita kata syubhah lah, keliru lah, kena hukum juga ke mana-mana pun. Kalau tidak hukum had pun, hukum ta'zir. Biarlah, ada juga hukum. Kalau tidak, orang berani buat lagu tu. Jadi serupa juga dengan hak ni. Tak apalah, kita tengok dalam syarah. Lepas tu dia ada lagi hadis. Masa lagi hadis, iaitu hadis hak Najasyi. Tak apalah, hak tu menunjukkan dah muka tak ada wali. Ummu Habibah tu tak ada wali di sana. Siapa yang jadi wali kepada dia untuk berkahwin dengan Nabi? Raja Najasyi. Situlah asas hak kata wali raja ni. Situlah asasnya. Jadi Nabi SAW kira sah. Jadi ia jadi wali kepada Ummu Habibah di situ ialah Najasyi, raja dia. Itulah orang panggil wali raja. Kok mana-mana pun kena ada wali juga. La nikah illa bi waliyin ini. Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali. Cuma masing-masing kata pendapat. Ini wali maksud ayah dia. Ini wali ni ayah dia pun dah, kalau ayah dia tak beri, hati orang lagi pahalik siap itu dah. Dah masalah sana. Ataupun apa-apa sebablah. Pergi nikah sana. Jadi nikah sana tu luar kawasan, kata dia lah. Tak apalah, pendapat masing-masing lah. Bila sana wali raja. Sebab adalah hadis tadi kata fa in tashajaru, kalau mereka berselisih. Hak ni no, hak ni tak sebui, hak ni no, hak ni tak sebui, hak ni kata gini. Lama-lama takut jadi maksiat, takut jadi gapo, mana baik. Itulah fasultan waliyyu man la waliyalah. Sultan kalau pemerintahan Islam tak payah lari. Sini juga seorang perempuan itu dia boleh mohon dengan pihak mahkamah supaya pihak mahkamah mengawinkan dia. Sebab apa? Ayah dia tak ui. Kalau nak kira cukup syarat dah, tak ada gapo-gapo dah. Cuma ayah dia tak ui, ayah dia tak sih. Dia kadang-kadang orang ni kalau nak naik padah ataupun gana-gana lah, tak suka tu, dia tak sih tak segi. Apa nak kan? Dalam keadaan lagu tu, pemerintah boleh mengambil tindakan, iaitu dia kena bagilah wali kepada anak buah dia ni, anak dia ni. Kalau tak sibuk juga, dia boleh kahwin dengan guna kuasa wali raja, orang panggil. Tapi nampak teruk kan? Orang tak say lah begitu. Sebab tu dia jadi cari jalan lain tu. Tapi pada hakikatnya ada jalan dia. Itulah jalan. Ini wali raja. Kemudian perbincangan tentang itu panjang, jadi kita bincang hak ni dulu. Kata Syekh Khalil Ahmad, khilaf ulama dalam masalah ni. Masalah menikah ni kena dengan wali, kau tak ada wali pun tak apa. Dia kata kita pun tak kata juga nikah ni tak ada wali boleh.
kita pun kata kena ada wali juga. Siapa dia? Tu yang diri tu lah, kata dia. Tu yang diri tu wali. Dia pandai kata lagu tu. Dah Nabi kata al-ayyib waliyu nafsiha. Perempuan yang sudah cerdik tu dia wali kepada dirinya sendiri. La nikah illa bi waliyin, kita tak bantah hadis itu, memang betul. Tapi wali yang dimaksudkan di situ ialah diri dia sendiri. Tak apalah. Syafi'i berkata tidak sah akad nikah tanpa wali. Dia pegang tu tidak sah. Jadi la nikah illa bi waliyin, la yasihun nikah illa bi waliyin. Tidak sah nikah melainkan dengan ada wali. Abu Hanifah kata dah. Dia kata dalam riwayat al-ayyim ahaqqu bi nafsiha bin waliyah. Perempuan yang cerdik lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi wali itu maklum, wali itu ayah, ketuk ke maklum, tetapi dia lebih berhak terhadap diri daripada wali. Bermakna kalau dia lebih berhak, itu sukarela dia lah, dia nak suruh wali dia ke tolong akad bagi pihak dia, ataupun kalau dia tak stay, sebab dia lebih berhak. Dia lebih berhak. Wali pun berhak juga, tetapi tidak mengatasi dia sendiri. Dia tu lebih lagi. Tapi hak ayyim lah, hak cerdik. Hak cerdik. Lepas tu dia sebut lagi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata tak sah akad nikah tu dengan ibarat perempuan, sama ada dia sendiri ke atau wakil dia ke, tak boleh. Dia tak boleh kata saya kahwinkan diri saya dengan awak dengan mas kahwin sebanyak 1,000 riyal misalnya kita. Lelaki tu pun kata saya terima nikah dengan mas kahwin sebanyak itu. Saya terima. Lagu tu lah. Itu makna wali diri dia sendiri, dia akad diri dia sendiri lah. Tapi saksi kena ada. Beza dengan mut'ah. Mut'ah saksi tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Ni saksi kena ada. Saksi dia terima kena ada juga. Cuma wali tu dia sendiri boleh. Lepas tu dalam hadis-hadis ni sebut, waktu dia bahas, tak apa. Jadi apa ni, Khalil Ahmad ni, Syekh Khalil Ahmad dia kata hak maksud nikah tak sah kecuali dengan wali ni hak lagu mana? Kalau anak buah tu kecil ke misalnya, hak tu memang lah kena wali ya. Kan ni. Ataupun hak yang dikahwinkan itu anak buah tu gila, hak yang nak dikahwinkan itu gila, dia tak boleh hakak diri dia sendiri, dia tak boleh lah. Dia kata hatul la nikah illa bi wali, itu hak tu kata dia. Kita pakai juga cuma untuk hak tu. Sayuti dalam syarah Tirmizi kata jumhur pakai hadis ini dengan makna nafi sihah, mana tak sah. Abu Hanifah kata nafi kamal. Sebab kita kata tadi dia nafi kamal, la tu la nafi kamal. Malik kata kalau perempuan itu perempuan yang biasa sangat, perempuan kemacak lah kita kata, perempuan dani'ah ni kemacak, harus kalau dia nak kahwinkan diri dia sendiri boleh. Sebab apa? Orang pun tak nak mana kan, tak nak mana. Ataupun dia wakilkan kepada orang lain untuk mengahwinkan dia. Tapi kalau dia tu orang bangsawan, orang yang mulia, orang yang ada kedudukan, ada keluarga yang besar, yang sangat mengambil berat tentang dia, tak dapat tidak kena wali kata dia. Itu mengikut Malik. Tak dapat tidak kena wali. Tapi kalau dia tu orang biasa sangat, tak ada keluarga, tak ada apa, boleh. Boleh. Tak apalah. Jadi hadis ni, dalam menghadapi hadis ni mereka bermasalah dari segi terai, sama-sama tidak terai, kena takdir belaka. Hak Syafi'i, hak mana hak kata tidak sah tu tak ada sebut tidak sahnya, dia kena takdir juga. Hak kata nafi di sini nafi kamal tu, kamal tu tak ada juga sebut.
Di situlah ada khilaf. Jadi bila ada khilaf, dia tengok pandai hak lain, tengok dari segi bahasa, tengok dari segi hadis-hadis hak lain, nampak lagu mana, tengok ayat Quran, tengok. Lalu buat keputusan masing-masing mengikut ijtihad. Jadi dalam menghadapi hadis ni, mereka pilih jalan tarjih ataupun jalan jamak. Ni ulama ada yang pilih jalan tarjih. Jalan tarjih lagu mana? Syafi'i mentarjihkan hadis ini, la nikaha illa biwaliyin, daripada hadis al-ayyim ahaqqu bi nafsiha ataupun al-ayyim waliyu nafsiha. Dia tarjihkan hak ni. Jadi hak tu dia tak pakar, Bila kata tarjih, dia tak pakar hak tu. Hadis tu dia tidak pakar. Dia tidak anti hadis, dia tidak pakar. Sebab apa? Sebab hak ni lebih kuat. Ada juga orang yang cuba pakai kedua. Misalnya dalam mazhab Hanafi, dia pakai kedua. Dia pilih jalan jamak. Jalan jamak ni lagu mana? Hadis tu pun kita nak pakai juga. Takkan kita nak tahu saja. Hadis ni pun kita nak pakai juga. Tak kena sebab sahih kedua. Tak kena kita nak pakai hak ni saja. Tak boleh lagu tu. Sikap kita dengan hadis ni, kalau boleh selagi boleh pakai kedua, kita pakai kedua. Kecuali kalau tak boleh pergi, baru kita tarjih. Selagi boleh pakai kedua, ada jalan, kita cubalah pakai kedua. Pakai kedua lagu mana? La nikaha illa biwaliyin ni nak raya hak adat, hak makruf di kalangan masyarakat yang terbaik, cara yang terbaik. Tidak ada nikah yang terbaik kecuali dengan ada wali, dengan persetujuan wali. Tu masyarakat mana-mana pun, hak kafir pun terima lagu tu. Nabi nak raya hak tu. Tapi kalau nak raya dari segi al-ayyim waliyu nafsiha, dia nak raya kedudukan hukum yang sebenarnya, dari segi menentukan sah atau tidak sah. Kalau perempuan tu nak kahwinkan diri dia sendiri, perempuan yang cerdik, boleh dah. Cuma dari segi nak jaga adab bahasa, nak jaga hati orang tua, nak dengan persetujuan semua, molek pakai hak ni. Itulah kita pakai belakang kata dia. Ataupun hak ni la nikah illa biwaliyin ini dengan makna hak gila ke, hak tak erti 31 ke, hak tu kita pakai hak al-ayyim waliyu nafsiha ataupun ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Hak hadis tu kita pakai untuk perempuan yang cerdik. Untuk perempuan yang cerdik. Jadi kita pakai kedua. Kata dia. Lepas tu masing-masing tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi, kena rujuk Quran. Begitulah cara ulama bahas. Kena ulama bahas. Jadi ada juga hak kata di kalangan mazhab Hanafi tu, dia kata hadis ni sebenarnya tidak sahih. La nikah illa biwaliyin ni tidak sahih. Misalnya cuba tengok muka surat 82. Apabila dia kata hak ni tidak sahih, dia tarjihkan hak tu lah. Al-ayyim waliyu nafsiha atau al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Dia tarjih hak tu lah. Sebab hak ni tidak kuat. Nak tarjih ni kena tengok hak mana lebih kuat. Hak tu lebih kuat bagi dia. Orang lain kata dok mana boleh hak tu lebih kuat. Hak ni lebih kuatnya. Hak ni lebih kuatnya. Jadi kita kata pahala ke mana? Dia masalah begini. Sepuluh orang pergi kedai lah. Hak ni comel. Hak ni kata dak tu tak comel, hak ni comel. Lagu tu nak kan? Jadi imam-imam ni pun dalam masalah ni pun gitu juga. Cuma dia adalah kaedah dia. Macam ni dia kata dhaif, muttarib fi isnadihi wa fi waslihi wa inqita'ihi wa irsalihi. Lepas tu nampaknya masa pun tak ada. Kita kena sambung semula. Hak ni tak habis lagi. Kira tak habis lagi. Pasal panjang ni juga. Sekat tu lah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.